Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ni kita akan tengok pada topik Introduction to Data Mining ataupun kita panggil sebagai perlumbungan data. Tadi kita dah tengok dalam topik sebelumnya berkenaan data science process. Tak disebut pun berkenaan data mining. So dekat mana data mining berfungsi dalam data science process? Okay, so data science process yang pertama kita dah set the goal, kedua kita buat data collection, dan yang ketiga adalah data preparation. So sebenarnya perlumbungan data adalah sebahagian daripada data preparation ataupun macam mana kita nak menyediakan data. Okay, so kita akan tengok apakah data mining ni kan, perlumbungan data ni apa sebenarnya. Okay, so perlumbungan data ni kalau kita tengok dia adalah satu proses yang automatic. Okay, we call it process of automatically discovering useful information in large data repositories. Okay, so perlumbungan data ni dia ada 3 keyword dia. Yang pertama, dia mestilah automatic. Yang kedua, mestilah untuk kita melihat apakah informasi yang berguna, yang penting. Dan yang ketiga, dia mestilah dalam large data, iaitu dalam big data, data yang besar. Okay, dan kenapa kita mesti dapatkan useful information? Sebab kita nak dua benda. Kena ingat data science ni kita nak buat dua benda. Satu, kita nak tengok, kita nak discover apakah pattern-pattern yang hidden, yang tersembunyi dalam kita punya data. Dan yang kedua adalah kita nak predict the outcome. Kan kita buat model building and kita nak present. Sebab kita nak hasilkan satu model dan towards the end kita dapat menggunakan model ni untuk predict, untuk buat satu data driven decision. Dan sebenarnya data mining ni dia part of the knowledge discovery database atau kita panggil sebagai KDD. So konsep of data mining kan, tadi kita sebut berkenaan perlumbungan data, kita sebut berkenaan KDD. So KDD ni adalah kita nak secara umumnya dia adalah satu proses, keseluruhan proses untuk kita convert, untuk kita ubah, untuk kita transformasikan raw data kita ni kepada maklumat yang berguna. Okey, tadi kita ada data science process ada 7 kan. Ni untuk preparation the data, bahagian perlumbungan data, kita ada lagi 5 sebelum kita dapatkan informasi. Okey. So, in terms of input the data, so data collection lah kat sini. And then kita akan buat data pre-processing sebelum kita buat data mining tu, ataupun kita buat data modeling tu. And then kita ada post-processing dan kita akan ada information which is kita boleh presentkan dia. Okay, maybe saya boleh go through kepada process of KDD tadi dalam bentuk memanjang ni, dalam bentuk secara lebih detail. So input data ni apa? Input data ni dia adalah pada data collection tadi tu, dia boleh jadi any kind of data. Kita boleh ada structured data, data yang berstruktur seperti teks, apa lagi? Teks lah mostly. Data yang tak berstruktur seperti image, video, data yang semi-structured macam JSON code and so on. So itu input data. Untuk data pre-processing ni, basically daripada input data ni, kita akan transformkan dia, kita akan ubah dia ke dalam format yang sesuai untuk kita buat data analysis. So dia ada beberapa step, contohnya fusing data, cleansing data, and kita buat feature selection. Kita choose data, kita pilih record, kita pilih features yang sesuai untuk kita buat perlumbungan data. Dan kat sini adalah the most laborious and time consuming. Data preparation tu adalah yang paling makan masa yang sangat banyak. Dan akhir sekali adalah post processing, di mana kita integratekan apa yang kita telah hasilkan pada data mining tu, perlumbungan data tu kita dah dapat satu result, kita akan masukkan dia ke dalam decision support system. Dan contoh dia, macam mana kita nak buat dekat post processing ni, kita ada visualization, kita ada hypothesis testing and so on. So kat sini boleh nampak dah kenapa
statistik penting, sebahagian poin penting dalam data science. Sebab kita kena perform some statistical uh, approach untuk kita punya data. Kenapa kita kena buat data mining ni? Kan? Kenapa kita kena buat perlumbungan data? Kena faham, perlumbungan data ni fokus dia kepada big data, fokus kepada data yang sangat besar. Dia bukan data kecil-kecil, dia data yang sangat besar. Jadi, challenge dia kenapa kita kena buat data mining ni, sebab saya kena ubah muka saya kejap. Saya ubah muka saya. My face here. Yang pertama, in terms of scalability. Dari segi kita kata kemampuan sistem untuk mengekstrak. Kita nak perform data science tu kepada data yang besar, sebab tu kita memerlukan data mining. Bila data tu besar sangat, mesti dia ada banyak atribut. Sebab tu kita panggil dia punya dimensionality dia semakin kompleks. Kan? Dan dia ada data objek yang agak complicated. Kan? Tadi saya sebut teks, JSON, image. Kalau kita tengok kita ada DNA data. Kan? Yang pelik-pelik tu kan. Sebab kita bukan orang bidang bukan bidang healthcare. Jadi kita tak apa-apa familiar dengan DNA. Tapi sebenarnya DNA tu juga adalah sebahagian daripada data. So it's very complex. It's very complex. Sebab tu kita kena buat data mining ataupun perlumbungan data. In terms of ownership dan distribution, kan, kita terlampau banyak data yang available, kan, ada yang buat public, ada yang letak dekat website, bila register baru you can access the data and so on. And traditional analysis ni dah tak relevan sebab kita data sangat banyak, kita ada banyak attribute, banyak dimension, data pun kompleks. So traditional analysis ni sangat labor intensive, kan, memakan masa dan memakan tenaga kerja yang sangat banyak. So in terms of history of data mining, so asal-asalnya dia just buat sampling, estimation, hypothesis testing, lepas tu dia buat perform AI sikit, letak ML sikit, tapi dah tak cukup sebab data semakin banyak. So itulah macam mana data mining terhasil, iaitu daripada challenge yang kita telah bincangkan dalam slide yang sebelumnya. So kalau tengok dekat sini, kita ada statistik, kita ada AI, kita ada data mining, kita ada database, parallel computing and distributed computing. So dia adalah satu framework ataupun satu rangka yang melibatkan beberapa jenis teknologi. Kata nak sama je macam data science. So data mining ni beza dia apa? Data science adalah satu term yang sangat general. Untuk proses ni secara keseluruhan. Tetapi data mining ni dia lebih fokus kepada macam mana kita nak extract, macam mana kita nak proses the data tu. Dia ada beberapa key point yang penting yang membezakan. Maksudnya data mining ni adalah adalah anak kepada data science. In order untuk achieve data science, kita kena belajar berkenaan data mining. So data science ni saya rasa dah sebut dah. Dah bincangkan pada topik yang pertama. So just a quick question, what is data science? So kita kena faham data science tu apa. Data mining tu apa. So data science is a general term, is a broad term untuk kita extract useful information daripada data. So data mining difokus kepada big data or large data, data yang sangat besar, di mana dia terlibat dengan parallel computing, dia terlibat dengan database technology and so on. So in terms of data mining task, kita ada dua. Kita ada berbentuk supervised learning, kita ada berbentuk unsupervised learning. So supervised learning ni lebih kepada kita panggil pembelajaran yang terarah sebab dia boleh predict the value based on value of another. Maksudnya, kita dah tahu dah, kalau pakai tudung biru, baju mesti biru. Kalau pakai tudung merah, baju mesti merah. Sebab kita dah latih dia macam tu. Jadi bila dia jumpa tudung biru, dia tahu, baju biru. Sebab kita dah letakkan, kita dah latih dia supaya bila berlaku A, B akan jadi.
Bila C jadi, D akan jadi. Kita dah letakkan kepada dia macam tu. Tapi unsupervised ni tidak. Unsupervised ni kita tak latih, kita tak latih dia. Kita tak bagi dia spesifik arahan. Kalau A ni dapat B, tak, kita tak latih dia macam tu. Dia dalam bentuk adalah untuk dia analisa, untuk dia dapatkan apakah corak-corak yang terlindung di sebalik data-data kita. Dan konsep dia adalah exploratory in nature dan dia memerlukan validate the result. Sebab dia belajar sendiri kan, dia explore sendiri, jadi dia kena tahulah betul ke apa yang dia buat ni, betul ke apa yang model ni dah hasilkan. Okay, so itu untuk unsupervised learning ataupun kita panggil sebagai descriptive modeling. Okay, so saya kena ubah lagi muka saya kepada tengah kan, okay, mengganggu jalan. Okay, so supervised learning ni kita terbahagi kepada dua sahaja. Kita ada classification, kita ada regression. So beza di antara klasifikasi ataupun pengkelasan dan juga regresi, kalau tengok kat sini kan, contoh senang je. Okay, kalau untuk klasifikasi ni lebih mudah kalau kita kata kita nak tengok sama ada dia nak beli ke tak beli. Dia beli ke tak beli. Dia ada dua je option. Dia pergi kedai buku, kalau dia ni ulat buku, dia beli buku. Kalau dia ni ulat game, dia tak beli. Itu sebagai contoh untuk pengkelasan. Sebab kita ada berapa-berapa syarat dan daripada syarat ni dia akan menentukan apakah keputusan yang dia akan buat. Sama ada ya ataupun tidak. Okey, itu untuk pengkelasan. Untuk yang kedua adalah regresi. Okey, regression itu adalah regresi. Dia biasanya bermain dengan nilai, dengan nombor. Contohnya kita nak menjangka, lagi 5 tahun berapa harga rumah? Lagi 2 tahun berapa harga gula? Berapa harga tepung? Kan? Sebab dia main dengan nombor. Kalau klasifikasi pengkelasan ni, dia tidak. Dia ada kelas-kelas dia. Kalau regresi, dia boleh bagi berbentuk nilai. Okey? Dan yang seterusnya, okay. Dan yang seterusnya, kita avoid activity. Nanti aktiviti akan diberikan dalam bahagian seterusnya. Okay. Unsupervised learning kita ada 3. Okay. Kita ada association analysis, cluster analysis and anomaly detection. So unsupervised learning ni, dia macam kita kena cari pattern sendiri kan. Kita kena cari pattern sendiri. Kita tak ada bagi arahan yang spesifik kepada dia. So macam mana kita nak buat? Okay, association analysis ni kita discover pattern yang ada dalam data tu. Sebagai contoh association ni yang paling mudah adalah bila kita pergi pasar raya, kita tengok kadang-kadang ada promosi. Dikembarkan sekali. Bila beli biskut, bila beli susu dapat free biskut. Kadang-kadang. Bila beli bila beli susu terus dapat 2. Kan kita nampak. Rupanya dah nak expired. Itu adalah salah satu cara macam mana dia buat association. Dia nak pastikan barang dia terjual dan dia tak rugi pun. Jadi kita boleh menggunakan association analysis. Okay. Cluster analysis ni kita nak cari apakah kaitan saya dengan awak, apakah kaitan saya dengan kawan sebelah saya. Sebab kita nak cari apakah ciri-ciri persamaan supaya kita dapat group kan dalam satu kumpulan. Okay. So kita boleh hasilkan beberapa group lah sebenarnya berdasarkan ciri-ciri yang kita nak tengok. Biasanya kalau kita buat ice breaking kan, kita buat minggu mesra pelajar contohnya kan. Kita ada duduk dengan orang yang lahir bulan 8. Duduk dengan orang yang tinggal di Kelantan contohnya. So itu adalah kluster-kluster yang dibina berdasarkan maklumat yang kita dah ada. So itu adalah cluster analysis. Yang terakhir adalah anomaly detection di mana kita nak merungkai ataupun nak melihat apakah nilai-nilai yang lain daripada yang lain. Ataupun kita panggil dia sebagai outlier. So itu juga adalah salah satu daripada unsupervised learning. Okay, so kalau saya boleh recap balik, kita tengok hari ini berkenaan dengan perlumbungan data. Perlumbungan data tu apa? Iaitu kita nak buat proses secara automatik untuk mengekstrak informasi yang berguna daripada data yang sangat besar. Dia ada 2 jenis, dia ada supervised dan juga unsupervised. Supervised ni lebih kepada dia dah tahu dah. Jika A, dia tahu jawapan dia adalah B. Kita dah latih dia untuk dia faham macam tu. Unsupervised lebih kepada dia kena explore secara
sendiri. Okey, so saya harap semua jelas. So nanti kita akan sambung dalam topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.